أولياء الله الصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحوم الشيخ فؤاد بن المولى والمرحومة السيدة نور بنت حسن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Betul itu? Ya, betul. Sifat yang pertama kita dah bahas. Sifat 20 yang pertama iaitu wujud ada. Yang keduanya pun tu qidam. Maksud qidam sedia. Maksud sedia tiada permulaan. Zat Allah dan sifat Allah tiada permulaan. Wujud Allah tiada permulaan. Kita ada permulaan. Apa permulaan kita? Tiada. Apa permulaan kita? Tiada. Sebelum kita ada, kita ni tiada. Allah tak sama macam kita. Allah tiada permulaan. Kalau yang soalan sebelum kata wujud Allah dengan sendirinya, boleh juga kan? Dengan arti kata Allah ni tiada pencipta. Bila saya rujuk balik dengan guru saya, boleh ya? Allah ada dengan sendirinya. Maksudnya Allah tiada pencipta. Allah, wujud Allah tidak dilalui dengan tiada. Berbeza dengan kita, wujud kita dilalui dengan tiada. Daripada tiada kepada ada. Kita ni ada permulaan. Wujud Allah tiada permulaan. Ini sifat yang kedua, qidam, sedia. Yang ketiganya baqa. Artinya apa? Kekal Allah Ta'ala. Kita dah bahas sebelum ni. Maksud kekal Allah Ta'ala, Allah tiada kesudahan. Kekal maksudnya tiada kesudahan. Zat Allah tiada kesudahan. Wujud Allah tiada kesudahan. Berbeza dengan kita. Kita sekarang ada tapi tak kekal. Akan datang kita akan tiada. Berbeza dengan Tuhan. Allah tu kekal selama-lamanya. Apa dalil dia? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal, ketinggian, dan ikram, kemuliaan. Ini Tuhan Ini yang kedua. Yang ketiga dipanggil sifat salbiyah. Nanti kita akan jumpa di kategori sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat. 5 sifat ni kategori sifat apa? Salbiyah.
Bila sebut sifat ni, dia menafikan benda yang tak layak bagi Allah. Itu maksud salbiyah. Bila kita sebut sifat ni, dia menafikan benda yang tak layak bagi Allah. Sebut qidam. Bila sebut qidam, kita menafikan apa tuan? Kita menafikan Allah itu ada permulaan. Bila sebut baqa, kita menafikan apa? Allah itu ada kesudahan. Bila sebut Allah itu bersifat dengan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kita menafikan Allah itu sama dengan yang baharu. Lagi apa? Qiyamu ta'ala binafsih. Bila sebut qiyamu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, kita menafikan Allah itu berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Yang kelima, wahdaniyat. Bila disebut Allah SWT bersifat dengan wahdaniyat, kita menafikan Allah itu berbilang. Dia nampak? Itu maksud salbiyah. 5 sifat ni kategori salbiyah. Ada pandangan ulama yang lain mengatakan sifat ni orang tak boleh nak faham melainkan kita terjemahkan dengan perkataan tiada. Contoh qidam. Qidam artinya sedia. Apa maksud sedia? Orang masih lagi tak faham. Apa maksud sedia? Tiada permulaan. Baqa, maksud baqa kekal. Apa maksud kekal? Tiada kesudahan. Nampak tak? Okey tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya setakat ni? Yang keempatnya, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Ini tuan. Artinya bersalahan Allah Ta'ala. Apa maksud bersalahan? Tidak sama. Bersalahan Allah Ta'ala maksudnya Allah tak sama bagi segala yang baharu. Jumpa lagi perkataan baharu. Apa maksud baharu tuan-tuan dalam ilmu tauhid? Sesuatu yang ada permulaan. Wujud dia dilalui dengan tiada. Itu masuk baharu. Macam kita lah. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Apa maksud baharu tuan-tuan? Sesuatu yang ada permulaan. Pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Bermula maknanya. Tuan Guru kita terangkan lagi. Apa maksud ayat bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Ayat ni kalau tuan-tuan baca masih lagi tak faham. Betul tak? Okey, Tuan Guru kita terangkan. Bermula maknanya iaitu tiada menyamai. Maksudnya bersalahan tu maksudnya apa tuan? Tiada menyamai, tiada sama. Tiada menyamai ia. Tiada menyama ia. Tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala. Tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Wah. Ya Allah. Rumi
Menyamai ia. Ada perkataan ia. Iaitu menyamai akan zat Allah Ta'ala. Oh, Rumi. Betul kan tuan-tuan? Salah tu. Kalau dalam Rumi, kata Tuan Haji Zubir, menyamai perkataan tiada tak ada. Iaitu menyamai akan zat Allah. Salah. Tiada. Perkataan tiada tertinggal. Tuan-tuan tulis. Siapa guna kitab Rumi betul kan? Kalau yang Rumi, ada kitab yang Rumi dia tidak ada perkataan tiada. Dia yang betul ni tiada menyamai. Tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu ini. Dan segala sifat mereka itu sifat baharu. Mereka itu baharu. Mereka itu maksudnya sesuatu yang bersifat dengan baharu. Tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu ini. Dan segala sifat mereka itu. Maksud mereka itu tuan, ganti nama bagi baharu. Sesuatu yang bersifat dengan baharu. Dan segala perbuatan mereka itu. Maksudnya tuan guru itu nak beritahu kepada kita, zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat yang baharu. Begitu juga dengan sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat yang baharu. Yang ketiga, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan baharu. Yang pertama tadi apa tuan? Zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat yang baharu. Ya, betul. Contohnya, apa yang tak sama tu? Zat tu, lagi segi zat. Zat kita bersusun. Zat Tuhan tidak bersusun. Tuan-tuan tengok zat kita. Zat kita bersusun daripada darah, urat, tulang. Ni zat kita. Zat Allah tidak bersusun. Zat Allah tidak bersusun. Itu perbezaan. Perbezaan zat Allah dengan zat sifat Allah tak sama macam kita. Sifat Allah tidak dilui dengan tiada. Sebelum Allah mendengar, Allah tu tak boleh mendengar. Tak boleh cakap itu. Sebelum Allah melihat, Allah tak melihat. Tak. Sifat Allah yang paling mudah kita pegang pandangan mengatakan sama. Azali dengan Qadim ni sama. Dalam kitab Risalah Tauhid ada bahaskan tuan. Bagi tuan. Allah. Zat Allah tak sama dengan yang baharu. Yang kedua apa? Sifat Allah tak sama dengan baharu. Yang ketiga apa tuan? Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan baharu. Contoh ni macam mana? Apa maksud perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan baharu? Perbuatan Allah memberi bekas. Perbuatan kita tidak memberi bekas. Apa yang Allah kehendaki, tiada siapa yang boleh halang. Benda tu akan jadi. Tu perbuatan Allah. Berbeza dengan perbuatan kita, usaha ikhtiar kita.
kita nak kaya, sebagai contoh, adakah kita boleh buat kata putus memang confirm kaya? Kalau itu ramai kaya tuan. Saya nak sihat, tengah sakit ni, usaha ikhtiar kita makan ubat. Boleh kita bagi kata putus, aku makan ubat ni confirm sihat. Kalau ada doktor cakap macam itu nama Doktor Bahlul nama dia. Tak belajar tauhid. Doktor sendiri pun kadang-kadang tak boleh nak bagi kata putus tuan. Kadang-kadang dia zon ini anak lelaki ni. Apa? Dia scan. Wah. Nampak dia boleh bersilat ni, taekwondo dalam ni. Dia nak lelaki. Tengok-tengok keluar perempuan. Allah Akbar. Perbuatan kita tidak memberi bekas. Yang hanya ada pada kita usul ikhtiar. Kita nak anak kita anak yang soleh, anak yang akan datang dia menjadi penyejuk mata kita dan penyejuk mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita doa harap moga isteri kita, anak kita menjadi penyejuk mata kita, penyejuk mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang apakan daya, ada 9 orang anak, 8 berjaya, seorang je tak berjaya ni. Tak tahu pasal apa. Semua doktor, tapi yang seorang ni doktor injek sendiri. Vaksin COVID-19 belum ada lagi, dia dah hasilkan vaksin sendiri. Habis. Macam mana nak buat? Ini dia panggil perbuatan kita tidak memberi bekas. Sebab tu tuan-tuan kena faham tauhid ni. Bila kita faham tauhid ni, hati kita tenang. Macam mana nak buat Ustaz? Saya dah usaha macam mana nak mempertahankan rumah tangga saya sebagai contoh. Tapi akhirnya bercerai juga. Dia dah usaha dah. Macam mana nak buat? Yang penting dia ada usaha ikhtiar. Jangan kita jadi macam Jabariyah. Golongan Jabariyah tak ada usaha ikhtiar. Serah bulat-bulat kepada Tuhan. Mengapa tak naik haji ni, Umat? Selamat kata naik haji lagi. Macam mana nak buat Ustaz? Tak sampai seru lagi Ustaz. Ini orang yang tak ada usaha ikhtiar. Apa sang kau miskin mat? Macam mana nak buat Ustaz? Dah takdir Tuhan lah Ustaz. Kau usaha pun tidak. Duduk dekat rumah tidur je tengok Doraemon. Benda kan nak berjaya masalah. Mat, apa salah nak kau ni macam setan perangai? Polis pun giling kepala. Malaikat lagi lah giling kepala. Macam mana nak buat Ustaz? Akhir zaman lah Ustaz. Ni golongan Jabariyah. Dia tak ada usaha, serah bulat-bulat pada Tuhan. Dia ada usaha. Anak dia tak sembahyang, dia tak marah. Pasal apa tak marah? Kan tanggungjawab. Tak boleh nak salahkan nak salahkan takdir, nak salahkan takdir. Ni kena faham betul-betul berkenaan dengan tauhid kita tuan-tuan. Perbuatan Allah memberi bekas. Perbuatan kita tidak memberi bekas. Apa yang Allah kendaki, tiada siapa yang boleh halang. Ni tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala. Perbuatan kita, kalau menjadi, syukur, alhamdulillah. Kalau tidak menjadi, kadang-kadang menjadi. Kalau menjadi, alhamdulillah. Kadang-kadang tak menjadi. Kalau tak menjadi, banyakkan sangka baik pada Allah. Mungkin Allah nak kafarahkan dosa kita. Mungkin Allah nak tinggikan darjat kita. Kena banyak sabarlah. Ni tuan-tuan. Tengok dah usaha dah anak ada.
nak berjaya. Tengok-tengok keputusan UPSR. Sekarang UPSR berapa A? Tahun saya dulu 4A. Sekarang berapa A? 6A lah. Oh, dah tambah 2 subjek. Ada usaha dah anak dia, hantar tuition. Pagi hantar tuition, malam pun hantar tuition. Pukul 4 pagi pun tuition juga. Ni tuition gila babi nama dia. Tengok keputusan, Allahu Akbar. Menangis dia. Ingat semua A. Rupanya lain macam. Semua apa? Kalau orang yang ada tauhid, dia menangis juga. Dia pandangkan kehendak Allah mengatasi kehendak dia. Ini orang yang ada tauhid. Tapi kalau orang tak percaya tauhid, dia akan mudah putus asa dan hati dia tidak bersyukur. Mengeluh dia. Apa orang selalu sebut? Orang selalu mengeluh ni dia sebut apa? Macam cicak. Tu apa dia panggil? Apa? Kau mengeluhnya tu tak? Aduh. Tu dia panggil apa? Bunyi cicak. Ni tuan perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan kita tidak memberi bekas. Maksudnya apa yang Allah kehendaki dan siapa yang boleh halang. Tuan-tuan tengok dalam video sebagai contoh yang berlaku tsunami dekat Jepun. Tuan-tuan buka Google dalam internet, tsunami Jepun dekat Jepun. Diorang buat memang ada rakaman tuan, macam mana air tu naik daripada laut tu naik ke darat tu. Orang yang rakam tu dia boleh tengok je lah. Dia tak boleh kata nanti turun. Sabar. Bomo satu Malaysia pun boleh buat. Nanti dulu. Bomo pun tenggelam tak? Tu kehendak Allah. Perbuatan Tuhan memberi bekas. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perbuatan Allah memberi bekas. Perbuatan kita tidak memberi bekas. Itu beza tuan-tuan. Beza zat Allah dengan zat kita. Zat Allah tidak bersusun, zat kita bersusun. Bersusun daripada darah, dengan dagingnya, dengan tulangnya. Sifat Allah dengan sifat kita. Sifat Allah bersifat dengan qadim. Sifat kita baharu. Itu beza sifat Allah dengan sifat kita. Yang ketiga, perbuatan Allah dengan perbuatan kita pun tak sama. Perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan kita tidak memberi bekas. Allah. Ada apa soalan tuan? Ini sifat yang keempat tuan-tuan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah kalau asalnya dia terjemah dia bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Tapi orang masih lagi tak faham. Apa maksud bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu? Maksudnya Allah tak sama. Kan ada perkataan tak tu? Allah tak sama dengan yang baharu. Lagi segi zat, lagi segi sifat, yang ketiga lagi segi perbuatan. Lawannya ini tuan. Dan segala perbuatan mereka itu nokta tuan-tuan. Kita ni memang tak ada nokta itu. Ayat baru lawannya ni tu balik baca apa? Sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Lawannya apa tuan? Mumathalatuhu lil hawadis. Tengok balik betul-betul. Mumathalatuhu lil hawadis. Artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini.
iaitu mustahil. Ini tuan-tuan. Ini sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Maksud mustahil, akal tak boleh terima. Maksud mustahil, sesuatu ataupun satu perkara yang akal tak boleh terima, dia ada. Hakikatnya mesti tiada. Itu masuk mustahil. Ini sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa sifat mustahil ni? Bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Akal tak boleh terima Tuhan itu sama dengan baharu. Ataupun dalam arti kata lain, akal tak boleh terima Tuhan itu sama macam kita. Dari segi zat, dari segi perbuatan, dari segi zat, sifat dan perbuatan. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini tuan-tuan dalil ni tuan-tuan kena hafal. Saya dah lupa surah apa ni. Laisa kamithlihi syai'. Ini ayat Quran tuan-tuan. Laisa kamithlihi syai'. Artinya tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, laisa bukan ia. Kamithlihi, kaf tu bermaksud seperti juga. Mithli pun sama juga, seperti juga. Dua-dua sama makna. Mengapa Allah letakkan ayat macam ni? Kaf bermaksud seperti, misli pun bermaksud seperti. Kan ada dua double seperti. Boleh faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, kaf bermaksud, kaf ni satu huruf memberi makna seperti. Misli pun memberi makna seperti. Mengapa ada dua double seperti di sini? Ada yang mengatakan kaf itu litaukid. Maksud litaukid untuk menguatkan. Memang Allah ni tak sama dengan yang lain. Siapa boleh faham? Ini ada kaitan dengan bahasa Arab tuan-tuan. Tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Ini yang kita nak rat tuan-tuan. Ayat ni tuan-tuan hafal, nak rat pandangan Wahabi. Pak Wahab kata apa tuan? Wahabi kata Allah ada atas langit. Allah duduk di atas arasy. Macam saya duduk atas kursi. Julus al-istiqrar. Ni ayat ni laisa kamitsli syai'. Kan bertentangan. Kalau kita kata Allah itu duduk di atas langit, bermaksud Tuhan itu bertempat. Bertempat ni sifat apa tuan-tuan? Sifat Tuhan ke sifat makhluk? Sifat makhluk. Macam kita bertempat. Tuan-tuan bertempat. Adakah Tuhan itu sama macam makhluk? Tak sama tuan-tuan. Macam mana Wahabi dia boleh faham Tuhan itu ada atas langit? Ni fahaman yang apa tuan? Fahaman yang salah, yang sesat, yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Ni ayat dia. Habis apa maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ustaz? Tuhan itu yang bernama Ar-Rahman istawa di atas arasy. Maka di sini kan saya dah beritahu kepada tuan-tuan, saya dah terangkan kepada tuan-tuan, kalau mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah yang betulnya ada dua pandangan. Yang pertama pandangan ulama salaf. Yang kedua pandangan ulama khalaf. Wahabi ini dia mengaku mengikut pandangan salaf, tapi tak betul.
pandangan salaf, mereka menggunakan kaedah tafwid. Maksud tafwid, serah bulat-bulat kepada Tuhan tanpa takwil. Kalau tanya ulama salaf, apa maksud ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa? Maksud istawa? Mereka akan jawab, wallahu a'lam, Allah sahaja yang tahu. Itu ulama salaf. Apa maksud ulama salaf? Ulama yang hidup 300 tahun Hijriah, 3 kurun yang pertama. Itu dia panggil ulama salaf. Para sahabat termasuklah di golongan salaf. Ada yang mengatakan 500 tahun yang pertama, 5 kurun yang pertama. Ada dua pandangan ulama. Ada kata 3 kurun yang pertama, ada yang mengatakan 5 kurun yang pertama. Itu dia panggil salaf. Sin lam fa. Selepas zaman ulama salaf, dia panggil ulama khalaf. Tadi dengan sin lam fa, salaf. Sin tu tukar pada kha, khalaf. Lepas zaman ulama salaf, dia panggil ulama khalaf sampai sekarang. Ulama khalaf kata wajib takwil. Perkataan istawa tu kena takwil. Maksud takwil, kita cari makna yang lain yang sesuai bagi Allah Ta'ala. Maksud istawa, kita takwil kepada istaula, iaitu menguasai. Allah menguasai arash, bukan Allah itu duduk di atas arash. Ya, betul. Itu mengikut pandangan ulama khalaf. Kalau Wahabi punya pandangan, dia kata Allah itu duduk di atas aras seperti saya duduk di atas kursi. Dia takwil juga, tapi takwil dia bertentangan dengan akidah yang sebenar. Dia takwil dengan apa? Julus wal istiqrar. Al istiqrar wal julus. Tetap dan duduk. Itu pahaman Wahabi. Kita, kalau kita nak takwil, mestilah takwil itu layak bagi Allah Ta'ala. Kita nak takwil dengan apa tuan? Istaula. Maksud istaula, menguasai. Macam gitulah, Allah menguasai kita. Allah mengatur kita, keadaan diri kita, mengatur keadaan dunia sekarang. Sebagai contoh. Boleh faham tuan? Habis. Azan 8.16. Allah. InsyaAllah. Sikit lagi tuan. Laisa kamitslihi syai', artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Kita berdoa macam ni. Memang kita doa macam ni. Tangan kita ni menghadap langit. Betul tak? Ada seketika bila kita doa tolak bala, tangan kita terbalikkan. Memang ada hadis tuan. Kan doa, Pak Imam doa apa? Doa tolak bala tak? Kita terbalikkan, kita punya tangan. La haula wala quwwata illa billah. Sambil sebut la haula wala quwwata illa. Betul. Mengapa kita doa macam ni? Bukan kita kata Tuhan berada dekat atas langit. Itu yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita doa macam ni bermaksud kiblat. Kiblat doa ni memang ke langit. Bukan bermaksud Tuhan itu kelak berada di langit. Setiap benda yang kita buat ada kiblatnya. Macam tuan-tuan belajar ni. Tadi tuan-tuan sembahyang tadi menghadap kiblat. Itu memang kiblat dia lah. Ke sana lah. Bila tuan-tuan belajar dengan saya, tuan-tuan kena pandang saya lah. Tak bolehlah tuan-tuan semua duduk macam depan. Semua menghadap sana. Apa salah? Sebab menghadap kiblat. Salah tu. Kalau tanya belajar,
Kiblat tengah belajar, apa tuan-tuan? Kat mana? Tuan-tuan kena menghadap orang yang mengajar. Tu tuan-tuan kena faham. Bukan bermaksud kita doa macam ni, bermaksud Tuhan itu ada kat langit. Tu kadang-kadang kita tanya pak-pak Wahabi ni, mengapa awak doa macam ni? Dia kata Allah ada kat langit. Tu fahaman yang tak betul. Habis tuan-tuan. Yang kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Ada apa soalan tuan-tuan nak tanya setakat ni? Boleh? Ada soalan? Apa yang kita belajar sebelum ni tuan-tuan kena ingat balik tuan-tuan. Sifat wujud. Wujud ni dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada, tak nampak mata kasar. Nak kata tak ada zat. Ada sifat subutia nama dia. Wujud. Kalau sifat salbiah ni, qidam, baqa, mukha, lafatu ta'alil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi wadaniyat ni, dua-dua tak ada. Mata kasar pun tak boleh nampak, dan pada fikiran pun tak ada. Maksudnya tak ada pada fikiran bukan maksud kita nafikan sifat ni tak ada pada Allah Ta'ala. Bukan kita kata Allah tu tidak bersifat dengan kidam, Allah itu tidak bersifat dengan baqa. Dia panggil sifat adami tuan-tuan. Sifat salbiah ni dia panggil sifat adami. Maksud sifat adami, akal tak boleh faham sifat ni, melainkan kita terjemahkan dengan perkataan tiada. Habis. Okey, seterusnya sifat yang kelima. Kelimanya qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa maksud qiyamu ta'ala binafsi? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Kalau orang tak belajar, Allah berdiri tak pakai tongkat. Dia boleh berdiri dengan sendirinya. Bukan macam itu tuan-tuan maksud. Tengok. Qiyamu ta'ala binafsi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya? Bila tuan-tuan sebut berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, orang masih lagi tak faham. Tengok kata tuan guru kita, bermula maknanya. Makna apa tuan? Makna qiyamu ta'ala binafsi, tiada berkendak ia kepada zat, kerana ia zat. Allah itu zat yang bersifat. Dia bukan sifat semata-mata. Yang kedua, dan tiada berkendak ia kepada mencipta akan dia, kerana ia qadim. Maksudnya tuan, bila sebut qiyamu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, tuan-tuan kena ingat dua perkara. Bila sebut Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi, maksud qiyamu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, tuan-tuan kena ingat apa perkara tuan-tuan? Dua perkara. Yang pertama apa tuan-tuan? Allah tidak berhajat kepada zat. Kenapa Allah tidak berhajat kepada zat? Sebab dia zat, dia bukan sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamu ta'ala binafsi, Allah itu tidak berhajat kepada pencipta. Sebab mengapa Allah itu tidak berhajat kepada pencipta? Sebab Tuhan itu qadim, bersifat dengan qidam. Bila Tuhan itu bersifat dengan qidam, automatik kita dah faham. Allah itu tidak berkendak kepada
pencipta. Kita ni berkendak kepada pencipta sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tidak bersifat dengan kidam, kita bersifat dengan baharu. Bila sebut baharu, dia berhajat kepada pencipta. Boleh tuan-tuan? Boleh faham? Maknanya, tengoklah. Tiada berkendak ia kepada zat kerana ia zat, dan tiada berkendak ia kepada pencipta kerana ia qadim. Disebut Allah Taala bersifat dengan qiyam ta'ala binafsi, ada dua perkara yang tuan-tuan kena ingat. Yang pertama tuan-tuan, Tuhan tidak berhajat kepada zat sebab dia zat. Yang kedua, Tuhan tidak berhajat kepada pencipta sebab dia qadim. Lawannya qiyamuhu bighairi wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung tuan-tuan insya-Allah. Sebelum tuan-tuan belajar ni, datang hari Jumaat ni, lepas maghrib ni, tuan-tuan baca pembelahan dekat rumah tuan-tuan. Walaupun tak faham, baca dulu. Kalau malam ni baru nak baca, lebih-lebih lagi tuan-tuan guna kitab Jawi, memang pening kepala. Okey tuan-tuan insya-Allah sama-sama kita doa, moga-moga Allah SWT berikan kepada kita kepahaman dan minat kepada mendalami ilmu tauhid. Tak semua orang minat kepada tauhid. Ada orang boring belajar tauhid ni. Tapi kena lawan tuan-tuan. Benda ni penting tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya setakat ni? Ya. Tak sama. Qidam dengan qidam, maksud qidam sedia. Maksud sedia, zat Allah dan sifat Allah tidak boleh dengan tiada. Kalau qiyamu ta'ala binafsi lain. Qiyamu ta'ala binafsi macam tadi kita bahas bila sebut qiyamu ta'ala binafsi, dia tidak berhajat kepada dua. Tuhan tidak berhajat kepada dua. Tidak berhajat kepada zat dan tidak berhajat kepada pencipta. Itu kena bezakan. Kalau sama, dia tak pisahkan. Tapi sekarang dipisahkan. Qidam lain, qiyamu ta'ala binafsi lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa dawim 'ala dzikri ghanihi haqiqatan takun baghinan fataba'u tab'an yusrikum la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Azan insya-Allah.